Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali dengan video yang seterusnya untuk hari ini, Khamis 23 bulan 9 2021. Okey. Hari ini kita nak tengok melukis unjuran ortogon daripada arah pandangan yang diberikan. Okey, kalau sebelum ni kita buat dia bagi arah pandangan ni, dia dah bagi siap-siap dah macam ni. Dia bagi pelan, kemudian sisi dan juga hadapan. Okey, yang ni berbeza. Untuk hari ini dia cakap kat sini dari arah pandangan yang diberikan. Okey, arah pandangan yang diberikan. Okey, kalau dekat sini dia macam dia okey sedikit lain. Okey, kalau awak tengok dekat Y ni. Okey, kalau awak tengok dekat Y ni, tengok dia tengok daripada bucu. Okey, dia tengok pada bucu. Dia bukannya tengok daripada sisi yang mendatar, dia tengok daripada bucu. Okey, so kita nak tengok benda yang barulah hari ni sikit. Arah pandangan yang diberikan, so kena faham mak dia punya soalan dia tu. Nanti dia nak arah pandangan yang diberikan. Sama je sebenarnya, dia akan untuk soalan yang ke atas ni, yang macam sebelum ni, hari Isnin kita buat tu, dia arah pandangan juga. Okey, dia ada pelan, katakanlah pelan Z. Okey, sisi X hadapan sisi Y hadapan X. Okey, ataupun sisi X hadapan Y pun boleh. Okey, tapi untuk yang soalan kali ni dia ada tambahan, iaitu daripada bucu. Dia bukannya daripada sisi yang mendatar. Macam tu. Okey, jadi apa akan jadi? Okey, contoh tengok Y ni. Apa akan jadi bila awak tengok pada bucu? Awak akan nampak dia seakan-akan 2D, tapi dia bila okey, daripada bucu tu contohnya lah. Okey, daripada bucu tu awak penyekkan dia. Awak penyekkan dia. Contoh macam kertas lah. Bila awak penyekkan pada kotak kan. Awak penyekkan pada bucu tu, dia akan dapat bentuk lain kan. Okey, dia akan ada garisan dekat tengah dia. Macam tu lah. Okey, nanti kita akan tengok untuk Y. Okey, first kali kita nak tengok untuk Z dululah. Okey, arah Z. Okey, arah Z adalah arah dari atas ni. Seakan-akan awak tengok daripada atas ni lah. Ni mata awak ni. Tengok kat situ. Okey, tengok daripada Z. Okey, untuk yang ni awak boleh lukis menegak ataupun awak boleh lukis melintang. Okey, awak boleh lukis menegak, awak boleh lukis melintang. Tapi disebabkan oleh skema dia bagi dalam bentuk dia bukan melintang, dia macam terpusing sikit Sama macam awak tengok lah, dia akan bentuk diamond macam tu diamond. Jadi cikgu rasa lebih selamat lukis dalam bentuk diamond lah. Okey, hari ni cikgu akan guna pembaris, tapi dengan keadaan pembaris tu mungkin tak berapa tepat sangat lah, sebab kita lukis atas skrin kan. Kita tengok mana yang boleh. Okey, cikgu kena besarkan sebab kita punya buku besar kan. Cikgu punya gambar ni kecil je. Okey, kita lukis dulu. Tengok dia dah jadi tak cantik. Okey, kurang lah Okey, macam mana kita nak dapat Okey, cikgu akan cuba dapatkan. Ini cikgu tak ukur sudut dia. Okey, cikgu nak cuba dapatkan yang 5cm 5cm tu tanpa mengukur sudut. Okey, tapi cikgu punya saiz dia mesti samalah. Cikgu tak boleh zoom out sebab cikgu dah zoom in. Jadi cikgu gunakan saiz yang sama juga. Zoom in juga. Okey, yang ni yang dia tricky sikit. Sekejap
padam sikit yang tu. Okay, 5 kat sini. Garisan yang last kali ni boleh tak dapat 5? Dia dapat tak 5 bila cikgu sambungkan? Okay. Okey, hampir 5. Okey, cikgu punya garisan ni memang kedut-kedut sikit sebabnya dia cikgu tulis atas ni. Tapi tak apa, nanti bila awak lukis atas buku awak tu, dia akan nampak tegak je bila awak guna pembaris. Okey, so cikgu dapat dekat sini 5 cm. Setiap satu ni semuanya 5 cm. Ni tadi apa, arah pandangan yang diberikan. Okey, so ni 5 cm, ni pun 5 cm. Ataupun awak boleh tulis satu je tapi awak guna macam ni. Okey, kemudian kita nak tulis dia punya ni semua 5 cm lah cikgu punya ukuran ni. Cikgu zoom out, dia tak jadilah 5 cm. Okey, tapi sepatutnya kalau cikgu zoom in, dia akan jadi 5 cm lah sebab tak muat. Kalau cikgu nak lukis 5 cm dekat sini, tak muat lah. Buku awak muat. Okey, sebab skrin lebih kecil skrin tab cikgu ni. Okey, kemudian kita nak label lah. Okey, kita nak label. Okey, yang ni Q/T. Kemudian R/S. Sebab awak tengok dulu yang atas baru awak tengok yang bawah Okey, P/U dan W/V. Okey. Okey, kemudian kita nak tengok untuk Y pula. Okey, untuk Y, ini yang dia trick sikit Untuk Y, okey, awak tengok daripada bucu, awak akan nampak satah ini sikit, awak akan nampak satah ni sikit. Dan bila awak penyekkan, awak tak akan dapat sampai belakang tu. Awak akan dapat separuh ni je. Okey, jadi gambaran dia seakan-akan awak akan dapat macam ni lah. Kemudian ada garisan tengah ni. Okey, untuk WV, kemudian ada sini potong sikit. Macam tu. Okey, kita cuba untuk lukis cikgu tengok sampai ke tak. Okey, first kali kita nak tahu panjang, kita nak buat UVS ni. Okey, sini U, sini V, sini S. Okey, macam mana cikgu nak tahu panjang UVS? Ini cikgu tahu dah. Sini R. Okey, sini P. Okey, sini 5 cm. Cikgu dah tahu. Okey, sini pun 5 cm. Okey. Disebabkan ini adalah kubus, okey, jadi di sini pun 5 cm. Sini pun 5 cm. Jadi untuk cikgu dapatkan panjang US dia adalah dekat sini. Jadi cikgu gunakan teorem. Okey. So macam mana nak dapatkan US ni adalah hypotenuse So US sama dengan 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca. Okey. So tekan kalkulator awak akan dapat 7.1 cm. Okey, jadi US 7.1. Okey, so kena ukur lah. Okey, 5 cm di kiri kanan, kemudian 7 cm. 7.1. Okey, cikgu boleh dapat tanpa cikgu zoom in. Okey, tanpa cikgu zoom in, cikgu boleh dapat 7.1. Bismillah. 7.1. Kemudian 5 5 cm. cm. Okey, atas ni kita dapat tak? Okey, dapat 7.1. Okey, macam tu. Kemudian 7.1 ni kita bahagi 2 lah untuk dapatkan dia punya 7.1 bahagi 2. Okey, kita nak dapatkan separuh dia 7.1 bahagi 2 3.55. 3.55. Sini je. Okey, kat atas ni pun 3.
5. Okey. So dah ada 2 titik tu. Okey, nanti last sekali awak kena check balik lah ukuran awak tu. Okey. So tadi ni 7.1 ni kat atas tu. Okey, ni panjang dia 7.1. Okey, jadi kiri kanan dia akan jadi 3.55. Ni pun 3.55. Ni lah yang kita tulis Okey, kemudian untuk kita label kita label dulu. Okey, kita ada P, kita ada Q, kita ada R. Okey, kita ada S, ada V/T. Sebab apa cikgu kata V/T? Sebenarnya salah bukan V. Okey, skema dia ada, cikgu akan tunjuk skema, tapi skema dia ada perubahan sikit V/ betul lah, V/T. Okay, V/T. Okey, kita akan ada W somewhere dekat QV ni. Okey, kejap U. Okey, so untuk panjang W QW PW kita akan dapat yang ni cikgu rasa awak boleh buat somewhere lah, kat mana-mana, tapi dia tak sampai ke bawah lah, sebab dia nak ukuran dia tu ukuran dia tu. Sebab QW. Okey, kejap QW. Okey, so PW tu awak boleh buat dekat mana-mana, tapi jangan terlalu bawah dan jangan terlalu atas. Okey, kita hanya ni je lah untuk sebab garisan condong kan. Okey, awak tanda je lah dekat mana-mana W yang sesuai Okey, cikgu tanda kat sini W. Okey, macam tu Nanti cikgu akan semak balik, sebabnya tajuk ni dia baru, jadi tak ada siapa yang tak ramai cikgu yang boleh huraikan lagi. Okey, cikgu kena study balik, sebab ni sebenarnya ni bidang cikgu ni, lukisan kejuruteraan, tapi dah lama tinggal. Okey, so tak apa, awak jangan risau nanti kalau cikgu dapat jawapan cikgu bagi tahu. Okey, so untuk yang ni pula. Okey, ini dah selesai lah ni. Okey, kita dah label. Okey, kita letak dia punya ukuran dia lah. Okey, 7.1 cm, ataupun boleh letak 3.55. Okey, ukuran yang ni tak payah letak. Okey, RW dengan PW tak payah letak. Ukuran dia tepi dia 5 cm. Okey, nanti tu cikgu akan semak balik macam mana cikgu nak cari ukuran yang sanding tu. Sepatutnya dia ada exactly amount dia. Okey, exact amount dia berapa. Okey, untuk panjang sisi pula, dalam skema yang cikgu akan bagi kejap lagi. Sebenarnya ada skema kat bawah ni, jawapan dia, tapi dia tak tepat. Cikgu rasa dia tak tepat. Okey, jadi okey, tak apa, kita tengok dulu. Okey, arah Z. Okey, kita tengok daripada arah Z, kita akan dia ada dua kriteria, panjang sisi yang tidak berubah dan panjang sisi yang berubah. Okey, sisi yang kita nampak untuk dari arah Z. Okey, dari arah Z inilah sisi dia yang kita nampak. Okey, P ke Q. Okey, kita akan nampak P ke Q. Okey, Q ke R. Okey, R ke mana T? Okey, dia bagi dekat sini, skema dia adalah RT. PQ QR, RT RQ. RT PT, VW
WS SV. Okey, dia macam dia ada lain sikit. Okey, tak apa. Okey, ni yang apa yang daripada cikgu faham lah. Okey, sebab ini pun cikgu rasalah untuk tahun-tahun awak ni masih belum masuk lagi. Tapi tak apa, nanti cikgu akan ni balik. Cikgu akan semak balik semula. Okey, ini yang apa yang cikgu belajar lah masa dekat universiti dulu. Okey, kita tengok arah sisi. Okey, panjang dia kata kat sini daripada arah Z. Okey, jadi panjang sisi yang awak akan nampak adalah panjang sisi. Okey, yang atas ni lah. Okey, sisi yang atas ni dan sisi yang bawah ni. Okey, sebab awak tengok daripada tu, awak tak akan nampak sisi yang turun ke bawah. Okey, sisi yang turun ke bawah awak tak akan nampak. Macam ni tak akan nampak. Okey. Okey, so awak akan nampak sisi PQ. Okey, kemudian PQ, QR, PW, R, WR. Kemudian sisi yang bawah dia. Okey. Dia akan dapat sisi yang bawah dia, UT, TS, UW, WS. Okey, macam tu Kemudian dia kata panjang sisi yang berubah. Kalau ikutkan apa yang awak nampak daripada atas, okey, semuanya tidak berubah. Okey, semuanya tidak berubah, semuanya membawa panjang yang sama iaitu 5 cm. Jadi tiada sisi yang berubah. Okey. So kita tengok pula dari arah Y. Okey, dari arah Y, dia tanya yang pertama, panjang sisi yang tidak berubah. Okey, panjang sisi yang tidak berubah kita kena terus boleh tulis lah. Okey, apa yang tak berubah? Panjang sisi, sebab awak nampak yang ni Okey, PU ni tetap 5 cm. PU, PS. Kemudian okey, WV berubah. Okey, panjang sisi yang berubah WV, yang pendek ni. Okey, ini ni berubah. Okey, ni semua sama ni. Okey, WV. Kemudian kita tengok yang ni lah, yang depan ni apa lagi? Okey, PU, PS. Okey, yang belakang ni lah, PR, kemudian US, tak berubah sebab dia tetap panjang yang sama lah dekat sini, panjang yang sama dengan bawah ni. Sebab kita cari guna teorem, jadi kita gunakan panjang yang sama PR dengan US. Kemudian kita ada TV. Cikgu rasa itu je kot. Okay, yang kecil-kecil ni tak payahlah. PQ, QR tu tak payahlah. UV, VS ataupun UTTS tak payahlah. Okay, yang ni dia nak awak alert sahaja sebenarnya sisi mana yang berubah. Okay, kemudian untuk yang untuk panjang sisi yang berubah ni, untuk panjang sisi yang berubah ni, cikgu nampak hanya WV. Setakat inilah. Okay,
kita ada WV sahaja. Okey. Okey, cukuplah untuk itu. Nanti awak pening pula. Cikgu pun nanti korang banyak-banyak sangat, cikgu dah tersalah bagi maklumat pula. Okey. Okey. So, jadi daripada sini, okey, daripada kesimpulan yang apa yang kita buat hari ni, okey, adalah apabila kita melukis dalam bentuk 2D, okey, kita akan dapat panjang sisi ada yang berubah. Panjang sisi lukisan kita tu ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Ada yang kekal sama. Okey, ada yang kekal sama. Okey. So tak semestinya sama. Kita kena tengok daripada mana arah pandangan tersebut diberikan. Okey, kalau daripada bucu memang kena hati-hati. Okey, kena hati-hati. Okey. So kena tengok balik mana dia bagi anak panah tu. Okey, tengok kesimpulan daripada sini. Ni yang cikgu cakap tadi lah. Panjang sisi pada unjuran ortogon suatu objek kekal tidak berubah. Kekal tidak berubah ataupun kekal sama atau berbeza, ataupun tidak berubah atau berubah. Boleh juga. Tidak berubah atau berubah. Okey, mengikut arah pandangan. Jadi, ada arah pandangan yang tak berubah. Macam tadi, arah Z tak berubah. Tapi arah Y dia akan jadi berubah. Bentuk dia pun berubah. Kita tak boleh nak kadang-kadang tu daripada arah Y ni, kalau cikgu macam kena pusing sikit, tengok sikit macam mana, baru kita nak dapat bentuk asal dia. Sebab ada soalan yang dia akan tanya, tapi ni peringkat SPM lah. Ada soalan yang dia akan tanya, dia bagi lukisan, awak kena lukis objek sebenar dalam bentuk 3D. Melukis objek sebenar dalam bentuk 3D. Dia bagi lukisan. Macam yang awak buat ni kan, arah Z, arah Y dia bagi. Tapi awak kena lukis objek sebenar ikut ukuran yang dia bagi, dan dia punya arah pandangan tu. Okay, so dia agak tricky sikit lah kat situ. Okay, so ini dia punya jawapan dia. So yang ni awak kena ni lah. Okay, untuk yang ni abaikan Okay, yang ni pun abaikan. Ikut cikgu punya jawapan sahaja. Ni cikgu nak tunjuk dia punya lukisan dia lah. Ni lukisan sebenar dia. Okay, macam mana awak dapat dalam buku, ni lah. Okay, next kita akan pergi satu lagi soalan yang lebih kurang sama, tapi dia tanya sudut. Okay, dia tanya sudut. Dia tak tanya sisi. Okay, dia tanya sudut pula. Sebenarnya dua soalan ini adalah untuk membuktikan bagaimana awak boleh dapat lukisan sebegitu. Ini sebenarnya pembuktian. Okay, kita tengok soalan nombor 7. Dia kata, lukiskan unjuran ortogon bagi objek berikut dari arah pandangan yang diberikan. Okay, sama jugalah arah pandangan yang diberikan. Okay, tentukan sama ada sudut pada unjuran ortogon adalah sama atau berbeza dengan objek. Okay, berbeza ke sama dengan objek. Okay. Okay, kita tengok. Okay, yang pertama arah Z. Arah Z. Okay, apabila kita tengok daripada arah Z dari atas lah. So ni awak punya mata.
Okey, gitulah awak tengok. Tengok ke bawah. Okey, apabila awak tengok ke bawah, okey, seperti macam cikgu katalah, awak penyekkan bentuk tersebut. Okey, awak penyekkan bentuk tersebut, awak akan dapat yang bawah ni lah. Bentuk yang bawah ni iaitu bentuk segi 3. Okey, bentuk segi 3. Okey, kalau ikut kita punya ukuran kita, kita tengok kat sini 4 cm juga. Okey, yang ni pun tinggi 4 cm. Jadi ini adalah okey, 4 cm 4 cm kita akan dapat lebih kurang macam ni Sini 4, sini 4. Jadi ini berapa? So kita gunakan teorem. Okey, SR kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 inch. Okey, tekan kalkulator, awak akan dapat 5.7. Okey, 5.7. Jangan ambil 2 tempat perpuluhan sebab nanti awak nak ukur dekat pembaris awak macam mana. Okey, kalau 0.7, 1 je tempat perpuluhan boleh lah. Awak boleh agak Okey, so awak akan dapat sini 5.744. Okey, jadi bolehlah lukis. Cikgu nak lukis 5 point. Kebetulan 5.7 sama pula dengan ni. Tapi cikgu bukan ambil ukuran tu Cikgu ambil ukuran yang guna teorem tadi tu. Okay, so 5.7 adalah sampai situ. Okay, kemudian cikgu nak ambil 90 degrees. 5.7 cikgu nak ambil 4. So cikgu kena ambil 90 degrees lah. Okay, cikgu nak ukur separuh dulu. .7 bahagi 2 2.85. Cikgu kena anggarkanlah pula 0.85 ni. Okay, 2.8 2.5, 2.6, 2.7, 2.85. Susah sebenarnya nak menganggarkan. Okey, cikgu akan buat satu garisan. Cikgu akan buat macam ni, tapi cikgu akan padam nanti garisan tu sebab cikgu nak ambil 4 cm. Kat mana 4 cm dia? Dapat ke tak 4 cm? Awak kena adjust awak punya pembalis supaya dapat 4 cm. Tengok sebelah lagi, dapat tak 4 cm? Okey, dapat 4 cm. Okey, so bila dapat 4 cm, cikgu akan Allah. See? Okey, dah dapat. Okey, kemudian tulislah sini cikgu punya gambar ni sengit sebenarnya, tapi disebabkan oleh lukisan dia betul, so betul lah. Okey, 5.7 cm. Kemudian kita dapat 4 cm. Okey, jadi sudut dia berapa? Sini 45 lah, of course. 45 dan sini 90.
Okey, kenapa cikgu kata 45 darjah? Okey, kenapa cikgu kata 45 darjah macam ni Okey, ni cikgu tulislah. Nanti cikgu akan padam balik nanti. Okey. Kenapa cikgu dapat macam tu? Sebab di sini dia adalah 90 darjah dan 90 darjah. Jadi di sini 45, sebelah kiri pun 45. Jadi akan dapat 90. Okey. Macam itulah penerangan dia. Okey. Macam tu. Okey, kemudian kita label. Okey, label S R. Kemudian kita P, ada P dan ada Q. P dekat atas, Q dekat bawah. Okey, selesai satu arah Z. Okey, kita tengok pula untuk arah Y. Okey, untuk arah Y. Okey, untuk arah Y kita ada mana? Okey, tengok daripada bucu. Okey, bila awak tengok daripada bucu, awak akan nampak satu segitiga sebelah kiri, satu segitiga sebelah kanan. Yang sama saiz. Cikgu punya lukisan tak sama saiz lah. Okay. Sinilah lebih kurang. Dia akan terbahagi kepada dua. Sengit juga lagi. Okay. Macam tu. Okay, dia akan terbahagi kepada dua. Okay, dengan keadaan. Okay, dengan keadaan macam mana tu? Okey, berapa dia punya panjang dia? Okey, sisi tepi dia sama 5.7. Sebab sini dia bagi 5.7. Dia dah bagi sini 5.7. Dan bawah ni tadi kita dah kira sama 5.7. Jadi dia adalah segitiga sama kaki. Okey, so apa yang cikgu kita nak mudah lukis, kita kena ambil cikgu nak lukis 5.7. 5.7. Cikgu nak lukis 5.7 kat sini. Nanti mungkin dia punya gambar dia tu akan terlebih sikit lah. So, 5.7. Okay. Kemudian cikgu nak ukur 5.7 bagi 2, 2.85 tadi kan kita ukur. Sama jugalah dia punya step dia tu, sebab kita nak dapatkan yang separuh tu. Sikit lagi. 5.7, 2.85, 2.8. Dia 0.85 ni yang dua perpuluhan ni yang kita agak susah sebenarnya. 1, 2. Nak dapat dia punya ukuran dia tu. Okey. Cikgu akan lukis dulu supaya nanti kita akan lukis betul-betul lah. Kita akan padang, kita akan lukis betul-betul sebab kita nak dapatkan 5.7 tu dekat mana. Okay, so adjust lah awak punya pembaris supaya dapat 5.7 tu dekat mana. Okay, cikgu dapat dah ni 5.7. Okay, macam tu Okay, 5.7. Okay, di sini pun, sebelah sini pun dapat juga. Alhamdulillah. Dia sebenarnya dia ada garisan-garisan lain lagi sebenarnya untuk dapatkan dia punya ukuran yang tepat tanpa awak perlu melukis. Tapi ni cikgu ajar yang paling simple. Okey, paling simple cikgu ajar. Paling mudah untuk awak dapat. Okey, ni.
lebih. Dia tak boleh lebih. Okay, macam tu. Okay, so sudut tegak kat sini. Kemudian kita ada Q, kita ada S, kita ada R, kita ada P. P 5.7, 5.7. Tak unit pun tak apa. Okay, kemudian kita ada bawah ni pun 5.7 juga. Kemudian kita ada sini 60, ini 60. Okay. Kenapa cikgu letak situ 60? Sebab ini adalah segitiga sama sisi. Semuanya 5.7 dia punya sisi dia. So atas dua ni pun 60. Okey, teruslah automatik. Sebab yang ni walaupun awak tak ukur sudut tu, tapi awak kena tahulah berapa sudut tu. Buat kira-kira sikit lah. Okey, kita tengok yang ni. Okey, yang ni dia bagi Okey, kita tengok sudut PRS daripada arah Z. Okey, PRS. Okey, dia bagi objek dia 60 darjah. Tapi dia tak tulis lah dekat sini. Okey, tapi kalau kalau yang sebenar tu sudut dia 60 darjah. Tapi bila kita lukis unjuran, okey, kita akan dapat PRS adalah inilah yang kita dapat ni, 45 darjah. Okey, PSR pun 45 darjah. Okey, kemudian kita ada QRS. Okey, QRS adalah 45 juga. Okey, asal dia 30 darjah tapi dia jadi 45 darjah. Okey. Okey, QSR pun sama 45 darjah. Pada lukisan jangan tengok pada objek, pada lukisan awak. Okey, kemudian SPR. Mana datang SPR? SPR adalah 15. Okay, salah ni cikgu tulis ni. Okay, kalau kita buat garisan tengah ni, dia akan jadi sini 90, 40. Oh lah. Dia jadi 90. SPR mana? SPR salah ni. Okey, dia akan dapat 90 SPR. Dan SQR pun 90. Okey, jawapan tu ada salah sikit Jawapan tu salah sikit. Okey, tengok jawapan cikgu je nanti. Okey, dan yang terakhir untuk objek Y, untuk arah unjuran dari arah Y, okey, dia nak berapa sudut dia? Asal adalah PRQ asal dia 30. Bila awak lukis dia jadi 60 darjah. PSQ sama juga 60 darjah. Okay, SPR, sudut SPR sama juga 60 darjah sebab dia segitiga sama kaki, sama sisi. Okay, kemudian okay, SPQ 30 darjah. Ni separuh ni separuh sahaja. Separuh sudut ni sahaja. So 30 lah. Okey, RPQ pun sama juga 30 darjah. Okey, dan dia kata kat sini dia nak kesimpulan. Okey, saiz sudut pada unjuran ortogon suatu objek sama jugalah macam tadi. Saiz sudut dan juga panjang sisi ada yang kekal sama ataupun tak berubah. Okey, atau berubah ataupun tak sama. Okey, apa-apa ayat yang perkataan yang sesuai lah. Okey,
So ini dia punya jawapan, tapi di sini ada salah sikit ni adalah 90 darjah. Yang lain semua okey, sama. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita tak ada nak bincang jawapan yang hari Isnin, sebab hari Isnin hari tu cikgu dah bagi jawapan dia. Okey. So itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.